Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Dr. Wan Zulkifli dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Idina Iwani, wakil bagi kumpulan 6 dan tajuk pembentangan kumpulan kami pada hari ini ialah tokoh falsafah iaitu Buya Hamka. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian pengenalan. Pengenalan pertama ialah falsafah. Falsafah merupakan satu disiplin ilmu yang mengusahakan kebenaran yang umum dan yang asas. Falsafah merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dari sudut etimologi, istilah falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia yang bermaksud kebijaksanaan. Dengan berpandukan maksud kedua-dua perkataan Yunani ini, falsafah boleh bermaksud perihal mencintai kebijaksanaan. Dari sudut terminologi, falsafah merupakan satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga maksud dan tujuannya menjadi jelas. Yang kedua ialah tokoh. Tokoh merupakan orang yang mempunyai keistimewaan dan memberikan sumbangan kepada kegemilangan sesebuah negara dan bangsa. Sumbangan yang diberikan itu akan dikenang sepanjang zaman. Antara ciri-ciri tokoh ialah boleh dicontohi, berpengaruh, disegani, amanah, berwibawa dan dihormati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, tokoh membawa maksud orang yang kenamaan dalam apa-apa bidang seperti bidang politik, kebudayaan, agama dan lain-lain. Tokoh juga merupakan orang yang terkemuka. Sebab pengkaji memilih Buya Hamka adalah kerana Buya Hamka merupakan seorang penulis dan ulama terkenal Indonesia. Karya-karya beliau telah mendapat sambutan yang hangat bukan sahaja daripada rakyat Indonesia tetapi melalui rakyat Malaysia juga. Antara karya terkenal beliau ialah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Pengkaji mahu meneliti sejarah hidup, sumbangan dan falsafah yang dipegang oleh Buya Hamka selama beliau hidup. Pengkaji juga mahu melihat sama ada apa yang dilakukan oleh Buya Hamka memberi kesan kepada masyarakat kini atau tidak. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini, iaitu yang pertama menjelaskan biodata Buya Hamka dan sumbangannya. Yang kedua ialah menyenaraikan falsafah-falsafah hidup Buya Hamka. Yang ketiga ialah menganalisis kesan falsafah yang dibawa oleh Buya Hamka dan sama ada ia sesuai untuk diamalkan atau tidak pada masa ini. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang dilakukan oleh pengkaji ialah yang pertama kaedah pengumpulan data. Pengkaji menggunakan kaedah sekunder dalam pengumpulan data iaitu pengambilan data daripada buku, jurnal, artikel kajian lepas dan akhbar yang berkaitan dengan tajuk kajian pengkaji. Yang kedua ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang dipilih adalah berbentuk kualitatif di mana kaedah ini digunakan bagi mendapatkan data daripada pengkaji-pengkaji lepas. Kajian secara atas salian ialah pilihan pengkaji dan kajian itu dilakukan melalui rujukan dokumen yang sedia ada. Nama saya ialah Nur Syarimah binti Syaharuddin, nombor matriks A1797660. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang biodata dan juga latar belakang Buya Hamka. Seperti yang anda lihat di skrin, beliau merupakan Buya Hamka yang merupakan seorang tokoh ahli falsafah yang terkenal di Indonesia. Seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai latar belakang Buya Hamka dan juga latar belakang keluarganya. Baiklah, nama sebenar Buya Hamka merupakan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau telah dilahirkan pada 17 Februari 1908 bersamaan 13 Muharram 1326 Hijrah. Dan beliau telah dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayah beliau merupakan Haji Abdul Karim Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul bin Syed Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Ibunya pula ialah Siti Syafiat Tanjung binti Haji Zakaria. Buya Hamka telah dibesarkan dari dalam kalangan keluarga yang patuh dengan perintah agama dan alim. Ayahnya merupakan seorang pelopor bagi kebangkitan orang-orang muda dan juga seorang tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Buya Hamka telah dididik dengan pendidikan agama yang cukup sejak beliau kecil lagi. Hamka mempelajari Al-Quran daripada ayahnya dan ketika beliau berusia 6 tahun, ayahnya telah membawa Hamka ke Padang Panjang pada tahun 1914.
Ketika Hamka berusia 7 tahun, beliau telah didaftarkan ke sekolah di kampung dan Hamka hanya bersekolah selama 3 tahun sahaja sebelum beliau dibuang sekolah. Disebabkan itu, beliau banyak mempelajari sendiri bidang-bidang pelajaran termasuklah bidang agama. Buya Hamka telah mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa Arab di Sumatera Tawalib di Padang Panjang ketika beliau berusia 10 tahun. Sumatera Tawalib merupakan sekolah yang telah ditubuhkan dan dikembangkan oleh ayahnya, iaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Sumatera Tawalib bukan sahaja sekolah, malah ia merupakan institut perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan pelbagai pengetahuan berkenaan agama Islam. Pada awalnya, sekolah tersebut merupakan sebuah organisasi kecil untuk mengajar para pelajar untuk mengaji di Surau Jambatan Besi, Padang Panjang dan Surau Parabit Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Namun seiring dengan perkembangan kini, Sumatera Tawalib telah menjadi sebuah sekolah dan tempat mengajar yang memberi manfaat kepada semua. Buya Hamka pernah menjadi pensyarah di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sehingga 1958. Beliau kemudian telah dilantik sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan profesor di Universitas Mustopo Jakarta. Buya Hamka juga merupakan seorang pegawai tinggi agama di Indonesia pada tahun 1951 sehingga 1960. Buya Hamka meletakkan jawatan beliau disebabkan oleh desakan Soekarno yang menyuruh beliau untuk memilih sama ada untuk menjadi pegawai negeri atau bergiat aktif dalam bidang politik bagi Majlis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi. Baiklah, seterusnya adalah sumbangan Buya Hamka. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita dengar dan seperti apa yang kita baca, ketokohan berkualiti persona bernama Buya Hamka ini tidak lagi disangkal, apatah lagi ciapan nama beliau bukan sahaja didengar dalam Asia, malah seantero dunia. Sumbangan-sumbangan dan legasi telah beliau tinggalkan untuk generasi kini ambil pedoman dan menjadikan ia pengajaran hidup. Hamka menyatakan dalam perjuangan pembebasan terdapat 3 pembebasan, iaitu akal, pemikiran dan sosial. Menurut Yusman, pembebasan akidah di mana segala umat Islam perlu berpegang teguh pada satu tali, iaitu tali Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pembebasan pemikiran turut dipecah kepada 3 bahagian, iaitu taklid buta, pembebasan daripada hawa nafsu dan pembebasan daripada kemaruk kebendaan, iaitu materialistik. Pembebasan pada yang terhormat Hamka jelas bukan secara kasar tetapi dasar agar manusia generasi kini seterusnya tidak tunduk pada hawa nafsu dan kemahuan yang tidak sewajarnya. Dalam karya beliau menjelaskan 3 pembebasan sosial, antaranya adalah pembebasan daripada kezaliman yang menuntut emosi atau minda kemerdekaan. Seterusnya pembebasan daripada adat Minangkabau seperti perkahwinan yang dilakukan secara besar-besaran dan pembelaan golongan terpinggir. Buya Hamka, sumbangan beliau tidak terhenti di situ apabila beliau meninggalkan karya-karya penulisan. Lihat di sini, saya memiliki 6 buah buku beliau. Antara buku yang beliau tulis adalah Tuan Director, Ayahku, Merantau ke Delhi, Si Sabariah, Margarita dan juga Terusir. Karya-karya beliau ini tidak meninggalkan kesan sedikit, malah impak yang besar bagi pembaca yang betul-betul menghayati. Hamka merupakan tokoh ilmuwan yang melahirkan karya-karya yang berkualiti sehingga karya beliau ini dijadikan bahan-bahan kajian serta bantuan kehidupan. Ini adalah kerana segala karya beliau tidak lokek dengan nasihat serta meninggalkan kesan. Sebahagian menyatakan hasil karya tokoh Hamka ini tidak akan sesekali lapuk kerana peredaran zaman. Ianya dapat membeli jiwa-jiwa yang membacanya. Segala karya penulisan Hamka dinilai dan diberi penghargaan yang tinggi kerana penghasilan karya yang penuh puitis dan berkualiti serta memberi impak kepada masyarakat. Kebolehan beliau mengolah kata-kata dalam menghasilkan karya penulisan tiada tolok banding. Dan menurut Mustafa,
karya Hamka dikelompokkan kepada 3 karya: ilmiah, tafsir dan kreatif. Karya ilmiah merupakan penulisan buku atau makalah yang melibatkan akademik. Karya ini dipenuhi juga dengan pengajaran hidup. Antara karya ilmiah dia tulis adalah falsafah hidup, pandangan hidup Muslim, lembaga hidup, lembaga budi dan banyak lagi. Kitab tafsir pula ditulis oleh Hamka di penjara. Beliau mengarang kitab bertajuk Tafsir Al-Azhar untuk menyamai kandungan juzuk Al-Quran. Kitab ini memiliki 30 jilid. Keistimewaan kitab ini dilihat apabila ianya dinobat sebagai tafsir bahasa Melayu yang paling besar dan dikarang menggunakan gaya bahasa ceramah yang panjang. Bukan itu saja, tafsir ini juga adalah tafsir yang huraiannya paling banyak merujuk isu dan contoh kemelayuan. Karya kreatif pula, siapa pula yang tidak kenal dengan Hamka ini? Karya-karya kreatif yang seperti saya tunjukkan tadi adalah genre novel dan cerpen. Hampir semua masyarakat kita sudah membaca karya Hamka biarpun satu karya, iaitu yang paling istimewa ataupun paling terkenal adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan juga Di Bawah Lindungan Kaabah, Terusir dan banyak lagi. Kreativiti beliau berpidato dan mengarang jalan cerita yang menarik merupakan kepakaran Hamka. Kepakaran itu diwarisi oleh ayah beliau. Menurut Pusat Rujukan Sehenti Pendidikan Alam Melayu, karya-karya Hamka ini terbahagi kepada 6 bidang, iaitu biografi, sastra, agama, politik, sejarah, undang-undang dan adat. Tidak terhenti di situ, sumbangan Hamka ini terlihat apabila beliau melibatkan diri dalam sektor atau bidang politik dan pentadbiran. Pada tahun 1927, Hamka ialah seorang guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan. Pada 1829 pula, beliau pindah ke Padang Panjang, masih bergelar cikgu atau guru. Hamka sendiri berpengalaman menjadi seorang tenaga pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang pada tahun 1957 sehingga 1958. Bahkan beliau juga seorang rektor pengurusan tinggi Islam, lalu menjawat sebagai pegawai tinggi Islam Jakarta dan profesor di Universitas Mustafa Jakarta. Beliau bertugas sebagai pegawai tinggi agama, dan atas lantikan Menteri Agama Indonesia ketika itu, beliau meletakkan jawatan dan melibatkan diri dalam masyumi, iaitu Majlis Syura Muslimin Indonesia. Hari sekali beliau menerima Ketua Majlis Ulama Indonesia. Akhir sekali, sumbangan dan legasi terbesar Hamka adalah dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu, Hamka sendiri seorang pendidik. Beliau menguasai pelbagai aliran pembelajaran, terutamanya subjek sejarah. Karya beliau telah dijadikan rujukan oleh para pengkaji sejarah, biarpun beliau tidak mendapat pendidikan atau latihan khusus dalam bidang sejarah. Karya sejarah yang ditulis oleh beliau adalah sejarah umat Islam, sejarah Islam Sumatera dan dari perbendaharaan lama. Di dalam penulisan Hamka, pendidikan kerohanian dan akhlak, matlamat pendidikan untuk menjadi atau membentuk peribadi dan pendidikan yang menurutnya akan menjadi pengajaran buat generasi akan datang. Seterusnya, saya Nur Aisyah akan membentang mengenai falsafah hidup Buya Hamka. Yang pertama iaitu falsafah Hamka mengenai orang berakal. Bagi Hamka, orang yang berakal selalu menilai harga dirinya dengan cara melihat kembali adakah perbuatan yang telah dilakukan pada hari sebelumnya adalah berguna ataupun tidak. Selain itu, orang yang berakal juga akan sedaya upaya memilih perkara yang dapat mendatangkan manfaat serta berupaya menghindari hal yang akan menyakiti dirinya sendiri. Seterusnya, Hamka juga berpendapat bahawa apabila seseorang individu itu lebih mengutamakan perjalanan di akhirat berbanding keutamaan di dunia, mereka akan memilih untuk menempuh suatu perkara yang sukar asalkan pengakhirannya baik daripada perkara yang mudah tetapi sia-sia. Falsafah yang kedua yang dikemukakan oleh Hamka ialah falsafah tentang kejahilan. Beliau mengklasifikasikan kejahilan kepada dua, iaitu jahil basif yang membawa makna jahil tipis dan jahil murakab yang membawa maksud jahil tebal.
Jahil basis boleh berlaku kerana kurangnya akan pengalaman. Apabila seseorang individu itu berada dalam kelompok jahil ini, mereka akan segera berubah apabila dinasihatkan kerana batinnya masih suci. Manakala jahil murakkab pula, semakin bertambah nasihat yang diberikan kepadanya, semakin bertambahlah jahilnya atas sebab sikap sombongnya. Selain itu, Hamka juga menjelaskan 4 tingkat darjat orang jahil dari aspek kefahaman dan kepercayaan. Yang pertama, tidak mempunyai pendirian. Individu yang berada pada tingkat ini tidak mempunyai sebarang pendirian yang betul ataupun salah. Oleh itu, mereka mudah untuk diberi petunjuk kerana masih seperti kertas putih yang belum diconteng. Tingkat yang kedua ialah mempunyai pendirian yang salah tetapi tidak tahu kesalahannya. Mereka masih berpegang kepada pendirian tersebut kerana kejahilannya. Mereka masih mudah untuk dinasihati kerana mereka seolah-olah seperti batu tulis yang telah diconteng namun mudah untuk dipadam dan digantikan dengan tulisan yang baru. Tingkat yang ketiga pula merupakan mereka yang mempunyai pendirian yang salah yang disangka telah benar. Golongan yang berada di tingkat ketiga ini sukar untuk diubah, bahkan memakan masa bertahun-tahun kerana mereka masih dengan kebodohan serta sudut pandang yang tidak jauh. Akhir sekali, mempunyai pendirian yang salah dan mengetahuinya tetapi enggan meninggalkannya. Golongan ini tidak mahu terima kebenaran kerana sikap benci, hasad, takabur dan keras kepala. Dalam agama Islam, mereka dikelaskan kepada orang fasik. Semakin bertambah peringatan dan didekati, semakin bertambah menjauh dari kebenaran. Tidaklah boleh matahari mencapai bulan dan tidak boleh malam mendahului siang dan semuanya di ruang angkasa berenang-merenang. Berikut merupakan falsafah Hamka mengenai undang-undang Islam. Tambahnya lagi, undang-undang Islam atau alam ini dicipta oleh Tuhan untuk manusia dengan tujuan memelihara manusia supaya mereka dapat hidup di dunia ini. Dalam aspek ini, Hamka telah membuat beberapa perbandingan antara undang-undang alam dengan undang-undang manusia. Sebagai contoh, undang-undang alam lebih tua daripada undang-undang manusia. Seterusnya, undang-undang alam dicipta oleh Tuhan sedangkan undang-undang lain adalah tiruan manusia. Undang-undang alam boleh diterapkan pada semua zaman dan tempat manakala undang-undang manusia berubah-ubah. Undang-undang alam peraturannya sesuai dan tidak pernah berbeza, hukumannya adil dan tidak berat sebelah. Undang-undang manusia pula ada kalanya baik dari satu sudut tetapi dari satu sudut yang lain sebaliknya. Akhir sekali, undang-undang alam itu adil. Meskipun raja yang bersalah harus tetap dihukum. Meskipun kuli yang berjasa tetap dapat ganjaran. Tiada sebarang perbezaan manusia di dunia ini. Falsafah yang keempat ialah mengenai cita-cita. Cita-cita membawa kebesaran dan kemuliaan. Angan-angan merosak dan membawa kepada jurang kehinaan. Kata-kata tersebut merupakan dari Hamka. Menurutnya, seseorang hidup ada cita-cita ataupun hidup itu sendiri merupakan cita-citanya. Cita-cita menjadikan manusia berjuang mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna kerana memang sifat manusia tidak mahu mengehadkan pencapaiannya. Kata Hamka lagi, cita-cita bersangkutan dengan harga diri. Individu yang tahu menilai dirinya akan menyebabkan mereka tidak melakukan pekerjaan yang hina. Mereka ingin nama baik, usaha dan tenaga mereka dibeli dengan nilai yang sangat mahal. Nasihat Hamka kepada orang muda berkenaan cita-cita ialah pemuda perlu mempunyai cita-cita yang tinggi supaya hidup lebih bermakna. Hal ini kerana apabila seseorang itu telah berjaya mengecapi cita-citanya, pada hari tuanya nanti, sambil tersenyum, dia akan mengimbau kembali untuk melihat anak tangga yang pernah didakinya dahulu. Akhir sekali, saya akan kupas mengenai falsafah Hamka tentang persahabatan. Kata-kata falsafahnya berbunyi, kesenangan hidupmu memperbanyak teman, tetapi bukti persahabatan yang setia ialah pada waktu kesukaranmu. Hamka mendefinisikan persahabatan sebagai sama-sama memperluas tujuan hidup,
memperdekatkan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain yang telah mempunyai kesesuaian di dalam satu perkara sehingga mendamaikan di dalam perkara yang lain. Perkara ini dapat dibuktikan dengan apabila kesalahan pada sahabat, seseorang itu perlulah menasihati sahabatnya secara terus terang dan jujur. Tambahnya lagi, orang yang berakal tidak akan berkawan dengan orang yang rendah budi. Kerana orang yang rendah budi sama seperti ular. Cirinya ialah lidah yang halus tetapi bercabang dua, badannya lunak tetapi membelit dan masuk ke dalam rumah dalam keadaan yang senyap kerana ingin menggigit kita. Hamka juga menjadikan beberapa cadangan Sayyidina Umar bin Khattab untuk meneguhkan sesebuah persahabatan. Antaranya ialah hutang piutang perlu memakai surat. Yang kedua, selama masih teguh menyimpan rahsia, selama itulah masih terpegang kebaikan di tangannya. Yang ketiga, bersikap jujur walaupun kejujuran itu membunuhmu. Yang keempat, jangan berkawan dengan orang yang durjana kerana akan menyebabkan diri sendiri mengenal erti kedurjanaan, serta tiada sahabat yang boleh dipercayai jika dia tidak takut kepada Allah. Sekian itu sahaja kupasan saya mengenai falsafah hidup Buya Hamka. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, kita akan memasuki kepada tajuk kesan falsafah Hamka kepada kehidupan masa kini. Falsafah, karya dan juga pemahaman Buya Hamka telah memberi kesan kepada tamadun Islam. Contohnya dengan penghasilan karya beliau yang bertajuk Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini membahaskan berkenaan dengan tafsir lengkap 30 juzuk Al-Quran. Karya beliau telah memberikan sumbangan pemikiran dan telah menzahirkan nilai intelektual yang luar biasa dalam pencapaian pemikiran dan juga tradisi tafsir yang pernah berkembang di Nusantara. Karya dan ideologi beliau telah berjaya membangunkan peradaban Islam moden dan mempunyai daya kekuatan untuk melangkau dan maju ke hadapan. Dengan inilah yang dapat dilihat menerusi tafsir Al-Azhar beliau. Tafsir beliau juga mampu memajukan dan memberikan kesan positif terhadap peradaban Islam dengan idea-idea dan pemikiran pembaharuan baru yang dibawanya. Seterusnya, kesan yang kedua, karya beliau telah memberi kesan rohani dan perasaan kepada manusia setelah manusia memerhatikan dan menyaksikan alam. Manusia telah mula berfikir tentang Tuhan yang merupakan pencipta dan pentadbir dunia setelah wujudnya falsafah Hamka berkenaan dengan falsafah alam. Falsafah alam yang dibawa oleh Hamka telah mendekatkan konsep alam dengan konsep falsafah ketuhanan. Pelbagai bentuk perasaan yang timbul dalam perasaan mereka. Ada di kalangan mereka yang semakin berasa takut kepada Tuhan setelah melihat kejadian alam yang dahsyat seperti bencana alam, gempa bumi dan juga banjir. Ada juga yang mula rasa terharu dan terpegun dengan keindahan dan kebesaran alam yang wujud seperti keindahan gunung ganang dan hutan belantara yang menghijau. Semua keadaan ini menunjukkan pemikiran masyarakat terdahulu sudah maju kerana berupaya memikirkan kekuasaan yang ada di sebalik alam yang mereka saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzatra binti Zulkifli, A17908. Saya akan membentangkan tentang kesan falsafah hidup Hamka kepada masyarakat kini. Antaranya ialah kepentingan menjaga martabat harga diri. Saya ambil satu contoh penulisan karya beliau yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Dalam penulisan ini, Hamka telah menyampaikan tentang bagaimana kaum muda pada masa itu berhadapan dengan arus perubahan pemerintahan dan keterikatan terhadap suatu adat yang mengongkong setiap perlakuan kaum muda pada masa itu. Hamka meletakkan Zainuddin sebagai watak muda yang datang daripada keluarga yang miskin akan tetapi tetap boleh berjaya serta bangkit daripada kegelapan sejarah hidupnya. Walaupun pada zaman itu perbezaan adat dan budaya sangatlah dipandang tinggi. Berhubungan dengan falsafah tentang cita-cita yang dikemukakan oleh Hamka, cita-cita membawa kesabaran dan kemuliaan, angan-angan merosak dan membawa kepada jurang kehinaan. Menurut Hamka juga, seseorang yang tahu menilai harga diri sendiri menyebabkan mereka tidak melakukan pekerjaan yang hina. Penulisan beliau juga mampu untuk membawa kepada perubahan pemikiran seorang itu untuk terus berjaya sama ada melalui penyampaian lisan beliau ataupun melalui hasil karya beliau. Penulisan karya ini menunjukkan manifesti kekecewaan Hamka kepada sistem masyarakat yang materialistik,
mementingkan harta dari segalanya dan saling mengkritik antara satu sama lain. Falsafah serta pendirian Hamka telah membuka mata masyarakat dahulu dan kini bahawa adat serta latar belakang bukanlah satu tunggak utama dalam kejayaan seorang dan kebangkitan seorang dari sebuah penghinaan akan memberikan satu penyelesaian kepada seseorang. Selain daripada mementingkan martabat harga diri seseorang itu, Hamka juga berpendapat bahawa wanita juga mempunyai hak kemanusiaan sama seperti lelaki. Dalam karya beliau juga ada diselitkan bagaimana taraf wanita dalam sistem sosial atau masyarakat pada waktu tersebut. Wanita tidak dibenarkan memilih pasangan hidup, bahkan taraf sosial wanita amat rendah berbanding dengan lelaki. Masyarakat pada zaman itu mengagungkan kepercayaan terhadap adat dan mengutamakan taraf hidup berbanding dengan prinsip agama yang sepatutnya menjadi dasar kepada sesuatu pembangunan umat Islam pada waktu itu. Akibat terlalu menjunjung adat menyebabkan hak-hak wanita terkikis dan tidak diberi peluang untuk kehadapan. Perkara ini telah membuka mata para sarjana dalam pelbagai bidang dalam memberikan hak bersuara dan hak dalam menentukan masa depan kepada wanita dalam menceburi pelbagai bidang. Menurut Islam sendiri, golongan wanita juga perlu diberikan hak kebebasan dan dibebaskan daripada penindasan kepada kehidupan yang lebih adil dan saksama. Islam telah memberikan hak yang sepatutnya kepada para wanita, iaitu sama dengan hak seorang lelaki seperti hak kemanusiaan, hak kehidupan, hak sosial, hak ekonomi dan politik dan hak sebagai seorang isteri. Kesannya kepada masyarakat kini, wanita bagi masyarakat kini boleh membawa kepada arus perubahan bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh negara Islam juga meletakkan wanita itu sebagai martabat yang tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada bahagian sama ada ianya sesuai diamalkan atau tidak pada masa kini pula, kita perlulah melihatnya secara umumnya. Istilah falsafah ini berasal dari perkataan Greek yang membawa maksud love of wisdom atau cintakan hikmah. Secara tidak langsung, dengan mempelajari falsafah, ianya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang berterusan dalam mencari kebenaran dengan menyelami rasa diri, persekitaran dan alam. Justru itu, pendidikan berkaitan falsafah ini khususnya daripada Buya Hamka sememangnya sesuai untuk diamalkan pada masa kini agar ianya tetap dipegang dan diingati sepanjang zaman dan tidak hilang ditelan arus pemodenan. Antara sebab ianya sesuai diamalkan pada masa kini adalah kerana ianya dapat mengajar kita berfikir secara kritis dari segi pembacaan dan penulisan. Dengan ini, ianya dapat membantu kita menangani sesuatu isu itu secara tenang melalui cara yang lebih matang. Seseorang individu itu juga dapat membina asas-asas yang lebih kukuh serta kerangka kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan mempunyai rasa lebih tanggungjawab terhadap setiap perancangan dan tindakan yang ingin dilakukan. Selain itu, pengajaran falsafah ini juga dapat membantu kita supaya tidak mudah dimanipulasi. Menurut Hamka, agama mengemukakan hati dan falsafah adalah latihan kepada otak kita, di mana falsafah itu tidak akan berhenti selagi adanya manusia yang berfikir, bertanya dan merasakan masih ada rasa yang belum diterokai. Walau bagaimanapun, rasa kehidupan ini meliputi langit dan bumi yang sememangnya tiada penghujungnya kerana ianya sangat luas. Justru itu, kehidupan kita perlulah dan sentiasa ditetapkan agar selari dengan agama dan pemikiran. Di samping itu, menurut pandangan Hamka dari segi isu adat budaya pada masa kini pula, beliau telah menulisnya dalam karya ulung-ulung beliau. Sebagai contoh, beliau telah mendapati bahawa sesetengah prinsip adat yang menjadi amalan turun-temurun masyarakat Minangkabau itu dilihat bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu, Hamka telah menukilkan falsafahnya mengenai adat-adat dalam bentuk ungkapan. Seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi syarak, adat memakai masjid sebuah. Berpandukan nukilan itu, maka dapat dilihat bahawa Hamka merupakan seorang yang tegas dalam pendiriannya bahawa agama perlulah menguasai adat. Berdasarkan pernyataan itu juga, maka terbuktilah bahawa pegangan Hamka sememangnya bertepatan dengan prinsip Islam seperti al-adatu muhkamah, di mana adat ialah hakim, adat ialah mekanisme tertinggi bagi menentukan sama ada perkara yang kebiasaannya diamalkan itu bersesuaian dengan syarak ataupun tidak.
Juruseterus itu dapat dijelaskan bahawa perkara berkaitan adat ini merupakan satu perkara yang harus diselarikan dengan norma yang bersifat kekal sifatnya, iaitu Islam. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, yang seterusnya, pendidikan sentiasa menjadi asas kepada perubahan dan kemajuan dalam sejarah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sendiri tidak memulakan perjuangan dengan pedang, malahan hanya dengan pendidikan. Dan mereka yang cintakan Islamlah yang mengikuti contoh ini. Seperti yang kita sudah tahu, Buya Hamka adalah penyokong setia kebenaran Islam dan pecinta ilmu dan umat yang berasaskan iman. Ini telah dibuktikan oleh beliau sendiri yang mengungkapkan perasaan cinta daripada petikan-petikan dari novel Buya Hamka yang terkenal, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tanpa adanya ikatan cinta, kehidupan ini menjadi tandus dan kering, betul atau tidak? Cinta bagi Buya Hamka pula bukan sekadar cinta seorang teruna dan anak dara. Ia adalah cinta yang menjangkau jauh dan luas berdasarkan Al-Halik yang mencipta semua makhluk. Antaranya ialah Zainuddin, watak utama novel itu yang kelihatan kembali bersemangat untuk hidup selepas kecewa dengan ujian cintanya dengan Hayati. Kegagalan cinta pertamanya Hayati mendorong Zainuddin untuk memperbetulkan pandangan rakyatnya yang terlalu mementingkan ritual hingga mengorbankan cinta dua insan yang sedang bercinta. Di sini dapatlah kita sedari betapa pentingnya mempelajari ilmu falsafah, terutama sekali dari Buya Hamka, tokoh falsafah Islam, kerana terdapat pesanan-pesanan berupa teguran, nasihat dan cadangan yang boleh diteladani, yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian kita. Ini kerana detik-detik kehidupan seharian di Malaysia semakin menakutkan dan merisaukan. Banyak saluran media menghasilkan cerita menarik yang memerlukan pemahaman kita tentang penulisan yang digunakan. Kita sendiri mesti memahami, mengetahui, mempertimbangkan dan memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita terpaksa menggabungkan pemerhatian, pengalaman dan pengetahuan kita sendiri ke dalam konsep abstrak untuk mengubahnya menjadi prinsip. Sama ada prinsip itu sebahagian daripada pemikiran rasional atau keyakinan kita sendiri, dan sama ada ia tepat atau tidak benar. Kita hanya mampu membentuk tanggapan. Atau ia boleh menjadi kesan kebetulan tanpa pengetahuan tentang kesahihan sumbernya. Sama ada secara sedar atau tidak, setiap orang mempunyai falsafah tersendiri yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Seterusnya, saya sambung kesimpulan, iaitu bahagian terakhir dalam pembentangan kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah tokoh falsafah Buya Hamka telah berperanan sebagai penghidang maklumat tentang pelbagai falsafah seperti orang berakal, kejahilan, undang-undang Islam, cita-cita dan persahabatan kepada masyarakat. Buya Hamka adalah ulama sastrawan pujangga alam Melayu yang banyak menggarang buku-buku dalam pelbagai genre dengan tujuan untuk membawa individu-individu keluar dari akhlak buruk supaya berijrak kepada budi pekerti yang terpuji. Sekian, terima kasih.